Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung bacaan kitab Mustikah Hadis, ya. Jadi kita masuk dalam bab yang kelima, rukun-rukun Islam. Iman, Islam dan ihsan. Hadis yang ke-13. Hadis ini kalau kita tengok dalam kitab hari 40, diletak hadis nombor 2, ya. Hari yang pertama innamal a'malu binniyat, dan hari yang kedua hadis ini. Itu hadis yang ke-13 dalam kitab Mustikah Hadis ini. Baik. Bab yang kelima, rukun-rukun Islam, iman, Islam dan ihsan. Selalu orang kata nikmat iman dan nikmat Islam, ataupun nikmat Islam dan nikmat iman. Orang selalu dengar orang cerita selalu nikmat iman, nikmat Islam. Itu satu nikmat yang sangat berharga lah bagi kita. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud daripada surah Al-Kahfi ayat 30, sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman kemudian diikut dengan amal soleh, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Itu ayat 30 dalam surah Al-Kahfi. Ayatnya yang berbunyi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajran min ahsani amala. Ayat yang ke-30 surah Al-Kahfi. Kemudian dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 112 ayatnya yang berbunyi, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Artinya bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, mematuhi perintahnya, sedang ia pula berusaha memperbanyakkan amalnya, maka ia akan beroleh pahala pada sisi Tuhannya. Kemudian dalam surah Yunus ayat yang ke-26, ayatnya yang berbunyi, allazi na'ahsanul husna wa ziyadah wa yarhaqu wujuhakum qatarun wala zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Maksudnya lebih kurang, untuk orang-orang yang berusaha memperbanyakkan amalnya dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia, kan? Seterusnya maksudnya yang lain itu, maksudnya mereka ini akan diberi balasan syurga, iaitu syurga al-jannah, syurga, kemudian mereka kekal dalam syurga. Jadi ayat-ayat ini berkaitan dengan iman dan amal. 3 ayat yang menceritakan tentang iman, keyakinan, kepercayaan ataupun kebenaran, membenarkan, ya, rukun iman itu, 6 rukun iman itu, ya. Kemudian membenarkan Islam itu, rukun Islam yang 6 itu membenarkan, ya. Jadi golongan-golongan ini, kata ayat-ayat yang disebutkan tadi itu, golongan yang diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang akhir itu menceritakan tentang diletakkan mereka dalam al-jannah dan kekal dalamnya. Baik, hadis yang ke-13. Kita baca hadis ke-13. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, pada satu hari dalam masa kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata,
zatayamun, pada satu hari. Kemudian idh tala'a alaina rajulun syadidun bayadin siyab syadidun sawadis sya' la yura alaihi asarus safar. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki, putih melepak pakaiannya, hitam legam rambutnya, tidak kelihatan padanya tanda-tanda perjalanan sebagai seorang yang pengembara ataupun orang musafir, ya. La yura alaihi asarus safar, tidak nampak padanya itu tanda-tanda orang yang pengembara ataupun orang yang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahadan. Sayyidina Umar, dan Umar kata, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Tak ada seorang pun kami yang mengenali laki-laki tadi. Dalam keadaan yang macam itu, dia kata. Hatta jalasa, kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehinggalah dia duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki tadi itu. Jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatahu ila rukbati. Kemudian dia duduk, ya, duduk tadi, kemudian duduk tu dalam keadaan lalu dia menemukan kedua lututnya pada kedua lutut baginda sallallahu alaihi wasallam, berlututlah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan, ya, kemudian dia kata wa wada'a kaffai ala fakhizai, dan dia meletakkan tangannya atas kedua pahanya. Bertemu lutut, dia letak tangan atas paha dia. Wa qala, kemudian dia berkata, laki-laki tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, katanya, berilah tahu kepadaku tentang Islam ataupun dasar-dasar Islam. Terjemahan ini dasar-dasar Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, bersabda, dasar-dasar Islam, maksud di sini dia kata, tulis ini terjemahannya, itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah, yakni menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasulullah sambung lagi, ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, ya. Kemudian disambung lagi, kemudian wa tuqimas shalah, mendirikan sembahyang, wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila, ya, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau mampu sampai kepadanya. Jadi didengarlah oleh laki-laki tadi, ya. Ia berkata, maka laki-laki tadi pun berdengar itu, kan Nabi, laki-laki itu berkata, qal, Nabi itu kata, sadaqta, benarlah, maksudnya sadaqta itu benarlah apa yang Tuhan katakan itu. Dia panggil Tuhan kepada Nabi kita Muhammad SAW, benarlah apa yang Tuhan katakan itu. Kata Umar, jadi Umar yang meriwayatkan hadis, Umar kata, maka kami pun merasa hairan terhadap orang ini, dia kata, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Heran tu kenapa? Kerana dia tanya, kemudian dia jawab. Dia tanya, kemudian dia mengiyakan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, ya. Kemudian dia tanya lagi, qala, laki-laki tadi tanya lagi, akhbirni anil iman. Dia tanya lagi, dia kata akhbirni anil iman, maksudnya
beritahu, ya, artinya berkhabarkan kepada aku, dalam bahasanya terjemahan ini beritahu kepadaku, akhbirni anil iman, tu beritahu kepada aku iman. Apa dia iman itu? Kemudian qala, kata Nabi SAW, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarrihi. Kemudian Nabi kata iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, an tu'mina billah wa malaikatihi, kemudian malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kemudian kitab-kitabnya, wa rusulih, kemudian rasul-rasulnya, serta hari akhirat, wal yaumil akhir, kemudian wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Maksudnya kemudian kau beriman pula, ya, itu beriman kepada takdir yang ditentukan oleh Allah, takdir yang baiknya dan yang buruknya. Mendengar yang itu, dengan yang demikian, ya, qala, dia katalah kita itu sadaqta, betul, benarlah apa yang Tuhan katakan itu benar, macam tadi jugalah, benar apa yang Tuhan katakan itu. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, qala akhbirni anil ihsan, dia tanya lagi kepada Nabi, beritahu kepada aku ataupun kabarkan kepada aku ihsan, tentang ihsan, ya, kabarkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan itu ialah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau mengerjakan ibadat, ihsan tadi, ya, maknanya engkau mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Itu memerhatikan keadaanmu, seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, memerhatikan keadaanmu, melihat Allah, seolah-olah engkau melihat Allah, memerhatikan keadaanmu yang buat ibadat itu tadi. Kiranya engkau tidak dapat melakukan yang demikian, ya, illam takun tarahu, kalau tak lakukan demikian, fa innahu yaraka, ya, maksudnya sekiranya engkau tidak dapat melakukan yang demikian, maka ingatlah bahawa Allah Ta'ala tetap melihat, memerhati keadaanmu. Kemudian dia tanya lagi, qala, ya, dia tanya Rasulullah SAW, qala akhbirni anis sa'ah, kau beritahu pula kepada aku tentang sa'ah, dalam bahasa kita lah, sa'ah. Kemudian ditanya lagi tentang sa'ah, maka beritahu kepada aku tentang sa'ah, maka berlakunya, masa berlakunya lah, maksudnya masa berlakunya sa'ah itu hari kiamat. Sa'ah itu mana? Hari kiamat, maksud sini hari kiamat. Qala Nabi SAW, maka Nabi pun beritahu pada dia, mal mas'ulu anha bi'a'lama minal sa'il. Ini Nabi tak tahulah, maka Nabi kata orang yang ditanya mengenai hal itu, Nabi lah yang ditanya mengenai hal itu, bukanlah seorang yang lebih mengetahui dari yang ditanya. Maksudnya Nabi itu tak tahulah tarikh saat itu, saat kiamat itu. Nabi itu, Nabi kata dia tak tahulah, ya, mungkin orang yang bertanya itu lebih tahu, kan, dia tak tahu, ya. Maksudnya dia kata orang yang lebih mengetahui dari yang bertanya, tak tahu, kata dia. Kemudian dia tanya lagi, akhbirni ani amaratiha, panjang hadis ni, ya. Ini percakapan antara dua laki-laki, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia tanya lagi, apa yang ditanya? Fakhbirni, ditanya qala akhbirni anil amaratiha. Jadi kalau tadi tak boleh tahu hari kiamatnya bila, ya, jadi maksudnya engkau, dia kata, engkau bagitahulah, akhbirni ani amaratiha, maksudnya bagitahu tentang tanda-tanda dia, ya. Jika demikian, maka dia tahu kepada aku tentang tanda-tanda kedatangan hari kiamat itu. Amaratiha ni tanda-tanda hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda itu ialah, tanda-tanda hari kiamat itu ialah engkau akan dapati, kata Rasulullah pada laki-laki tadi, dia kata engkau akan dapati, dia kata
antalidal amanatu rabbataha wa antaral khufatal urata alata ri'aan syai yatatawaluna fil bunyan. Jadi engkau akan tahu tanda-tandanya. Dia kata adanya hari kiamat itu ialah hamba perempuan. Itu hamba perempuan antara ummati, hamba perempuan yang melahirkan anak yang menjadi tuannya. Jadi seorang perempuan dia melahirkan anak itu jadi tuan dia. Dan engkau akan melihat orang-orang penduduk desa, orang-orang susah, orang kampung, penduduk desa, tanda-tanda kiamat, yang berkaki ayam, dulu miskin, susah, kaki ayam, ya, yang tidak berpakaian, tak ada mampu nak beli pakaian yang sempurna. Kemudian keadaan mereka tu miskin, ya, menderita hidup mereka, yang menjadi gembala kambing kadang-kadang, ya. Kemudian apa yang berlaku kepada mereka? Bermegah-megah dan berlawan-lawan antara satu dengan yang lain dalam perkara membina bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi mereka tu dah kaya-kaya lah, ya, kaya-kaya, jutawan, dah kaya lah. Dulu mereka ni hidup susah, menderita, tak ada pakaian, tak pakai kasut sebagainya, ya, susah. Tapi hari ni mereka dah di akhir zaman ni, mereka dah kaya, begah dah mereka ni, dan masing-masing berlomba-lomba untuk nak membina bangunan-bangunan yang tinggi. Umar berkata, jadi tu diceritakan, Umar berkata, kemudian orang itu pun pergi. Bila dia dapat jauh, dia pun, laki-laki tu pun pergi. Maka tinggallah aku, dia kata, beberapa hari, dia kata Umar, tinggal aku dalam keadaan yang mungkin tercengang-cengang lah. Keadaan begitu cengang-cengang. Disebut ni terjemahan dia kata, tinggallah aku beberapa hari memikirkan halnya dan hendak mengetahui siapa dia. Jadi kami duduk-duduk tanya, siapa dia ni? Semua yang duduk tanya, siapa dia laki-laki ni? Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadaku, kata Sayyidina Umar, summa qala Rasulullah SAW, ya Umar, ya kata, atadri man sa'il? Dia kata, dia tanya Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Siapa yang datang bertanya-tanya tadi itu? Ya. Qultu, maka kata Umar, kataku Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya jualah yang mengetahui. Umar kata dia tak tahulah, yang tahu tentulah Allah dan Rasul. Pada saat itu dia kata. Kemudian Rasulullah SAW menerangkan, qala Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, hadza Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Kata Nabi, hadza Jibrilun, orang itu ialah Jibril, dia datang untuk mengajar kamu akan agama kamu. Jadi laki-laki tadi itu ialah malaikat Jibril datang dalam majlis itu, majlis bersama dengan Nabi dengan sahabat-sahabat itu, ya, bertanya dia itu, pertanyaannya itu ialah dengan maksud untuk mengajar agama kamu, kan. Itulah hadis yang menceritakan. Jadi hadis ini hadis yang ke-13 dalam kitab ini, ya, dalam kitab hadis 40, hadis yang kedua. Jadi hadis yang ke-13 ini dia menerangkan dalam pasal yang diceritakan tadi itu, tanya tentang Islam. Nabi jawab, Islam tu ada 5, kita boleh faham dari tadi itu, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, bahasa kita mudah faham, ya, mayang 5 waktu, mengeluarkan zakat, puasa pada bulan Ramadan, kemudian menunaikan fardu haji. Ya, itu rukun Islam. Maksudnya kita Islam, rukun Islam lah, kita faham dengan rukun Islam. Itu dia kata Islam. Kemudian ditanya tentang iman. Iman tu Nabi kata tadi, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, beriman dengan Allah, dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dengan rasul-rasulnya, kemudian wal yaumil akhir, maknanya dengan hari akhirat, kemudian wa tu'minu, beriman dengan qada dan qadar. Itu rukun iman yang kita biasa dengar, kan, disebut dalam itu. Kemudian ditanya pula tentang ihsan. Ihsan kata, Nabi kata ihsan tu orang yang menyembah Tuhan, maknanya dia seolah-olah dia melihat Tuhan, walaupun dia tak nampak Tuhan, dia kena bayangkan yang dia tu nampak Tuhan, melihat dia buat benda itu. Kalau dia tak nampak, maka dia mengetahui bahawa Tuhan tu melihat dia. Itu ihsan. Kemudian ditanya tentang hari kiamat, Nabi kata Nabi tak tahu. Kemudian ditanya tentang tanda-tanda kiamat. Jadi kita jelas dalam hadis tadi itu.
Jadi huraian daripada hadis ini, dia kata huraiannya daripada 3 perkara tadi, iaitu yang pertama, ada kalanya malaikat membawa wahyu, iaitu malaikat yang pembawa wahyu menyamar diri sebagai seorang manusia. Jadi malaikat Jibril ni dia boleh malaikat lah, maksudnya malaikat tu dia boleh menjelma dirinya menjadi seorang laki-laki manusia. Ini manusia yang baik lah. Jadi sebut rambutnya hitam, pakaiannya bersih, putih kan, begitu kan, kemaslah orangnya itu kan, itu dia kata malaikat. Jadi boleh menyamar dirinya sebagai malaikat, ya, menyampaikan wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita tengok dalam kisah Nabi Ibrahim pun ada juga malaikat, ya, Jibril, dengan 3 malaikat situ yang menjelma ataupun yang menjadi laki-laki yang tampan, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, bagi tahu kepada Nabi Ibrahim yang Nabi Ibrahim tu, isteri Nabi Ibrahim tu, Sarah tu akan mendapat anak, akan, walaupun umur dia dah tua kan, dia akan dapat anak, ya, anak Ishak, dia akan dapat anak, ya. Seronoklah Sarah ketika itu kan, sedangkan Siti Hajar dah dapat anak, dia belum dapat anak lagi kan. Jadi maksudnya begitu. Kemudian 3 malaikat tu pula pergi berjumpa dengan Nabi Lut, beritahu kepada Nabi Lut bahawa mereka datang untuk nak memusnahkan Nabi kaum Nabi Lut ini, iaitu dengan dia terbalikkan bumi Sadum, ya, kerana perlakuan mereka tu dikatakan luar tabi'i kan, perlakuan luar tabi'i kan, dia terbalik bumi Sadum kan. Ada buktinya adalah pada hari ini kita tengok. Itu antaranya lah yang kata malaikat tu menjelma menjadi, ada kisah-kisah yang lain lagi kan. Kemudian yang kedua dia kata iman, Islam dan ihsan. Nak ceritakan tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi yang pertama tadi, perkara pertama dia kata malaikat Jibril alaihi salam ada kalanya menyamar diri sebagai seorang manusia. Pada satu hari, diceritakan tadilah cerita tadi, bertanya, berdatang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian menyampaikan apa yang berdialoglah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga baru saya teringat, ada juga dialog antara Nabi dengan tadi malaikat, ni antara Nabi dengan jin, ada juga dialognya kan. Sebab 2 makhluk ini benda yang tak nampak, ya, tapi boleh menjelma menjadi laki-laki, iaitu malaikat dan juga jin kan. Jadi di sini kita faham maknanya 2 makhluk yang boleh, 2 malaikat, 2 makhluk Allah SWT yang boleh menjelma menjadi manusia, iaitu malaikat dan jin, ya. Jadi cerita dalam bab ini iaitu cerita malaikat kan. Baik, saya baca huraian daripada kitab ini. Bila sebut malaikat tu dia menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalau kita katakan malaikat Jibril tu hubungannya sangat rapat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj pun, ya, Nabi bersama dengan malaikat Jibril kan. Baik, di sini timbul soal wahyu. Dia kata wahyu adalah suatu perkara pokok yang menjadi dasar bagi segala perkara agama. Ini perkara pokok, dasar. Kalau kita sebut wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Al-Quran tu menceritakan perkara dasar kan, perkara yang sepatutnya kita buatlah, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada sekecil-kecilnya hinggalah sebesar-besarnya. Nanti kita kena percaya, yakin, kena yakin, kena percaya, ya, membenarkan apa yang dikatakan wahyu tadi itu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak mempercayai wahyu, ini orang yang tak percaya wahyu, jadi sudah tentulah tidak dia kepercayaannya kepada Rasul. Dia tak percaya dengan wahyu, maka dia tak percayalah dengan Rasul. Kan? Dia kata ke sini. Juga dia tak percaya dengan kitab dan lain-lainlah yang berkaitan dengan rukun iman. Bila dia tak percaya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak percayalah dengan semua yang lain yang rukun iman itu. Ya? Itu jelas, ya.
Yang kalau kita tengok Bani Israel, mereka tak percaya dia dengan kitab. Ya, mereka percaya dengan kitab mereka saja, tapi mereka tak percaya dengan kitab yang lain, kitab Al-Quran mereka tak percaya, kan? Kadang-kadang kitab mereka sendiri pun mereka tak percaya, mereka ubah, kan? Begitu. Ini Bani Israel lah, ya. Itu orang Yahudi, kan? Jadi orang yang percaya kepada kitab, bahawa orang yang percaya bahawa junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu seorang pemimpin yang bijak berdasarkan kepada sifat-sifat dia, iaitu sifat sidik, membenarkan, ya, amanah, ya, kemudian tabligh, menyampaikan, kemudian fatanah, bijaksana. Jadi Nabi kita Muhammad SAW tu orang yang kita katakan bijak, kan? Jadi kita kena percaya. Jika setakat itu sahaja kepercayaan terhadap baginda, maka itu belum cukup. Kalau kita percaya begitu pun tak cukup. Selagi dia tidak mempercayai bahawa kebijaksanaan baginda itu, kita katakan fatanah tadi, kebijaksanaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu selain bersifat-sifat yang tadi itu, ya, sifat-sifat istimewanya, ya, jadi baginda juga mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wahyu itulah, Al-Quran itulah yang memimpin, yang boleh menjadikan tu orang yang dia bijaksana untuk memimpin manusia, untuk menjadi khalifah, kita katakan khalifah di muka bumi, ataupun untuk memimpin manusia. Jadi berdasarkan wahyu. Jadi wahyu itu Al-Quran. Itu perbahasan mengenai wahyu. Kemudian cerita tentang iman, Islam dan ihsan. Dalam kitab ini menceritakan berkaitan satu sama lain. Jadi iman, Islam dan ihsan ini dia ada ikatan, dia berkait antara satu dengan yang lain. Dia tak iman lain, Islam lain, tak. Dia ada kaitan antara satu dengan yang lain. Maknanya satu ikatan yang kuat. Antara perkara-perkara yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW ialah soal iman, soal Islam dan soal ihsan, seperti mana yang ditanyakan oleh malaikat Jibril tadi yang menjelma dirinya sebagai seorang laki-laki. Dijawab oleh Rasulullah SAW, ya, iaitu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan tadi. Dijawab. Jadi maknanya soal agama lah, soal agama berkaitan dengan agama. Kita kata agama, din, agama Islam. Ya, agama itu disebut agama itu, din itu dia rangkumkan kepada iman, Islam dan ihsan. Dia katakan din. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Maksudnya agama Islam itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu, agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya, di dalam Islam itu, maksudnya dalam din itu ada Islam, tapi dikenal Islam, iman dan ihsan. Disebut di sini jelasnya agama itu jika dipandang dari segi amalan zahirnya, amalan zahir agama itu disebut dengan nama Islam. Zahir nampak dia pakai baju menutup aurat, ya. Jadi penampilan itu kita katakan nampak sebagai seorang Islam zahir, ya. Jika dipandang dari segi kepercayaan pula, dalam hati dia, dipandang dari segi kepercayaan dia, dalam hati dia, kita tak boleh tengok dalam hati dia macam mana, kan? Iman dia dan keyakinan hatinya, itu keyakinan disebut dengan iman. Jadi nak tengok orang yang beriman itu, ya, kena tengok hati dia. Tak tahu tengok, tak boleh tengok hatinya, tapi dia akan ada kaitkan dengan amalan tadi. Berarti dia tak ada kaitan tu, nak tengok Islam, nak tengok iman dia, kena nak tengok hati dia, kena kaitkan dengan amalan tadi, amalan zahir tadi, Islam tadi, kan? Dan jika dipandang dari sudut kesempurnaan cara pelaksanaan pula, jadi bagaimana hatinya kita boleh tengok dengan amalannya, kan? Kemudian mungkin amalannya boleh kita tengok dengan Islamnya, dengan imannya. Jadi orang yang beriman amalannya begini, ya allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, wa amilus allazina, mana dalam surah Al-Ikhlas, ya, wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan dia beramal soleh.
Dia beriman, kemudian dia beramal soleh. Dia ada kaitannya dengan imannya itu dengan amal soleh, ada kaitan dengan soleh, amal soleh dengan imannya itu. Jadi dia kata untuk kesempurnaan itu, dia kata pelaksanaannya, kita nak tahu dua-dua itu, Islam iman itu dengan lebih baik lagi, kesempurnaan Islam dan imannya itu, pelaksanaan dua perkara tadi itu disebut dengan ihsan. Disebut ihsan. Tengok ihsan dia, ataupun dalam bahasa lain dia kata ihsan ni ialah kelakuan dia, akhlak dia. Tu akhlak, tengok akhlak dia. Ya, jadi ini tiga perkara yang dipandang dari segi-seginya, dari segi-segi yang berlainan itu tidak harus berpisah antara satu dengan yang lain. Maksudnya daripada Islam, iman dan juga ihsan tadi itu, dia tak terpisah daripada yang lain, walaupun sebutan itu berbeza antara satu dengan yang lain. Jadi agama itu adalah ibarat sebatang pohon, dia kata. Ibarat agar umbinya, akar umbinya serta usul asalnya, bahkan benihnya ialah iman. Jadi dia berkata agama itu benihnya itu iman, asal usulnya. Dan seluruh pohon itu digambarkan sebagai pohon tadi meliputi batangnya. Maknanya dia kata akar tadi kan, ini batang, dahannya, rantingnya, daunnya, bunganya dan buahnya ialah Islam. Jadi maknanya yang akar tu tak nampak, yang nampak tu tadi yang Islam tadi, yang zahir tadi, amalan zahir tadi yang nampak, kan? Itu dia kata Islam tadi. Jadi maknanya di bawahnya itu, akarnya tu dia kata iman, yang nampak tu boleh ambil hasilnya tu, nampak itu Islam. Manakala kesuburannya pula, nak tengok pokok tu kurus ke, gemuk ke kesuburannya, ataupun keharumannya, wanginya, bunganya, kemanisan buahnya dan sebagainya, batangnya cantik dan sebagainya, ya, kayunya keras dan sebagainya, di mana ialah ihsan tadi. Jadi ihsan itu yang menilai, ya, berdasarkan kepada akar dan pokok tadi, kan. Itu. Dengan huraian ini nyatalah sekalian salahnya orang ini. Jadi nyatalah salahnya orang yang menganggap bahawa iman, Islam dan ihsan boleh berasingan antara satu dengan yang lain. Salah, tak boleh beranggapan begitu. Ya, maknanya iman, Islam dan ihsan itu dia bergabung. Maknanya ada gabung jalin, ya, yang boleh mengindahkan din Islam itu, yang boleh menimbahkan agama itu, yang boleh menambah baik agama itu. Dapat disanakan dengan ketiadaan iman dan Islam. Maknanya dia kata di sini, dan lebih-lebih lagi salahnya orang yang menganggap bahawa Islam, ihsan itu boleh ada atau dapat dilaksanakan dengan ketiadaan iman dan Islam. Jadi kerana ihsan itu ialah sifat bagi keduanya, dan sememangnya maklum bahawa sifat tidak boleh ada dengan ketiadaannya. Ya, itu mausuf di sini, perkataan yang disifatkan. Jadi mana kata kalau ihsan itu, ya, tak boleh ada tanpa iman dan Islam, kan? Gitu. Okey, balik kepada asas Islam, perbincangan tentang Islam. Tadi nak ceritakan tentang kaitan Islam dengan iman dan ihsan. Kitab menghuraikan Islam dan asas 5, sebagaimana yang telah diterangkan bahawa salah satu dari pengertian Islam itu ialah hukum-hukum dan keterangan-keterangan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana? Daripada Al-Quran. Itu hukum-hukum dan peraturan yang disebut, yang terdiri dari suruhan ataupun suruh dan tegah, meliputi segala bidang hidup umat manusia. Maksudnya segala suruhan, segala tegahan itu merupakan satu hukum, ya. Ataupun kita kata amal ma'ruf nahi mungkar, ya, nahi mungkar, amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi Islam tu sifatnya begitu, ya, amal ma'ruf nahi mungkar, ya. Dia berasaskan kepada 5 perkara tadi, ya, 5 perkara tadi, iaitu dalam bab suruhan, ya, 5 perkara sebagaimana yang diterangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, ya, iaitu berkaitan dengan mengucap dua kalimah syahadah,
semayang 5 waktu, berpuasa, kemudian mengeluarkan zakat, seterusnya menunaikan fardu haji. Kemudian dari 5 asas itulah terbitlah, dia kata terbit dan kembali kepadanya segala hukum dalam setiap keadaan umat manusia dalam kehidupan mereka. Jadi daripada 5 perkara tadi itu, ya, akan terbitlah hukum amalan mereka itu, ya. Kalau kita katakan hukum semayang, dia kena tak semayang, ya, mana kata berdosa lah, akan itu hukum, terbitlah hukum daripada 5 perkara tadi. Baik, dalam hal ini dia kata, pertama dia nak sebut, dia kata mengakui kebenaran tiap-tiap perkara yang benar dan melafazkan kalimah takwa. Itu kalimah takwa tu anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalimah takwa, kan? Antara syarat-syarat bagi mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat ialah menghormati kebenaran setiap perkara yang benar. Jadi kata yang benar tu kita kena benarkan, dan yang dengan jalan mengakui dan melafazkannya, mengamalkannya. Lepas tu kita bila kita asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, jadi kita dah, dia kata kita dah lafaz, ya, kita dah takrir, ya, takrir, ya, bil qalbi, kita dah tasdik bil qalbi, kita dah membenarkan dengan hati kita. Kemudian yang kedua, bila kita dah tasdik dengan hati kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian kita kena iqrar, iqrar bil lisan, kita kena iqrar, buat pengakuan dengan lisan. Kena kita iqrar dengan lisan, lepas tu kita kena melakukan wa'mal, kena melakukan dengan rukun-rukunnya, rukun-rukun yang ditentukan, ya. Jadi itu dia katakan percaya tadi itu, percaya. Jadi bila kita percaya dengan Allah, mana kita, bila kita asyhadu an la ilaha illallah tadi, maknanya kita dah percaya, kita dah iqrar, kita dah tasdik dah, maka kita kena buat amalan yang mengikut arkan rukun-rukun dia, ya, rukun-rukun dia. Jadi tak cukup dengan hanya kita tasdik membenarkan tapi kita tak buat, kan? Tak cukup dengan kita buat tapi kita tak benarkan, kata. Contohnya begitulah, kan? Itu. Baik, kita sambung lagi lah. Sambungan ni tak sempat habis bacaan kitab ini. Jadi saya baca word by word lah daripada kitab ni, ya, supaya kita mana kita baca kitab, ya, kitab. Jadi kita sampai kepada bab berkaitan dengan takwa, ya. Jadi maksudnya bila kita takrir tadi tu, maksudnya bila kita mengucap dua kalimah syahadah tu, di sana kita dah membina satu perkataan takwa di sana, yang tu yang dikaitkan dengan amal ma'ruf nahi munkar tadi, kan. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillah. Allahu akbar.